insya-Allah. Selawat dan salam kepada junjungan mulia, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niat iktikaf dan kita niat duduk dalam majlis ilmu lillahi taala insya-Allah. Pada malam ni kita kembali menyambung pengajian kita dalam kitab Qalbun Salim, Persurat 54. Sampai mana? Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Baik. Kita dalam perbicaraan tajuk apa ni? Menjaga lisan. Antara tanggungjawab lisan iaitu ataupun apa ni? Cara mensyukuri nikmat lidah yang pertama tidak berdusta. 47. Sambung lagi. Jika berdusta tetapi tidak menyakiti orang lain, ia adalah dosa kecil kecuali kerana hajat. Jika ada hajat, ia tidak dikira berdosa. Contohnya untuk mendamaikan. Ini cerita kita dulu kan. AB lah saya bagi contoh gitu kan. A ni nak jadi orang tengah untuk mendamaikan antara antara B dengan C. Maka A pergi kat B, cerita C. C puji dia. A pergi dekat C, cerita B ni sebenarnya nak minta maaf. Sebenarnya tak ada apa pun, cuma nak mendamaikan. Itu boleh kita nak panggil tipu, dia tak ada tipu sunat dia bukan tipu sunat, dia panggil untuk mendamaikan tu tak apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda laisa bil kadzab man yuslihu bainan nas, tidak dikatakan pendusta. Sesiapa yang mendamaikan, yuslih untuk mensolehkan, membaikkan, mendamaikan bainan nas, antara orang, antara kedua orang. Tidak dikatakan berdusta kalau tujuannya untuk mendamaikan orang. Baik. Imam Habib Abdullah Al-Haddad berkata, antara bencana lidah yang terutama sekali adalah berdusta. Dosa berdusta atau bercakap bohong itu adalah dosa besar kerana ia bertentangan dengan sifat iman. Ia berlawanan dengan perangai orang beriman. Yang orang beriman dia pasti jujur. Orang beriman dia berkata benar. Jadi berdusta ni sifat yang berlawanan. Oleh itu, orang yang berdusta itu terdedah dirinya kepada kemurkaan dan kutukan Allah. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna biayatillah wa ulaika humul kadhibun. Sebenarnya yang tergamak berdusta itu hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Yang tergamak nak menipu, nak berdusta ni, bercakap bohong ni, adalah orang yang tak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itu ialah orang yang memang bertabiat berdusta. Sudah tabiat dia, sudah perangai dia, sikit-sikit nak menipu. Orang tanya nak pergi ke mana, tu pun nak menipu. Padahal nak pergi kedai depan tu je, tapi dia nak sembang juga. Dia tabiat daripada kecil. Ada jenis macam tu. Ada jumpa dekat kampung. Ada, mesti ada punya. Orang ni macam-macam perangai dah. Walaupun dah jadi cikgu pun kadang-kadang. Cikgu tipu cara cikgu. Kalau boleh, cara boleh. Ikutlah apa dia kerja tu, tapi dia tabiat atas orang. Perangai-perangai ni dia tidak kira kaum. Dia tidak kira profesionalisme dia apa profession apa, kerja apa, tapi atas sifat, atas orang perangai dia. Allah berfirman, fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, serta kita meminta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang yang berdusta. Ali Imran. Baik. Kemudian Asy-Syaikhan. Sebelum tu tadi kan kita baca Rasulullah bersabda laisa bil kadzab man yuslihu bainan nas. Tidak dikatakan menipu kalau kita mendamaikan antara manusia. Rawahul Syaikhan. Asy-Syaikhan. Siapa Asy-Syaikhan? Asy-Syaikhan, dua syekh, merujuk kepada dua syekh utama dalam hadis, iaitu Imam Bukhari dan Muslim. Disebutkan Asy-Syaikhan, dua syekh maksudnya. Menunjuk pada dua syekh utama dalam pengajian hadis, iaitu Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Imam Muslim, Sahih Muslim. Baik. Imam Bukhari kita cerita sini. Imam Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, Amirul Mukminin dalam hadis. Gelaran dia juga adalah Amirul Mukminin dalam hadis. Ulama hadis yang bergelar Amirul Mukminin, maknanya pemimpin. Baik. Nama dia apa dia? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Gelarannya Abu Abdullah. Ayah kepada Abdullah, anak dia nama Abdullah. Abu Abdullah. Baik. Lahir di Bukhara pada tahun 194 Hijrah. 194 Hijrah. Kalau kiranya dia termasuk salaf ke khalaf? Bukhari, Imam Bukhari. Kalau lahir tahun 194 Hijrah,
Termasuk ulama salaf ke ulama khalaf? Ulama salaf. Ulama salaf ni merujuk 3 kurun yang pertama. 300 tahun yang pertama. Itu janji Nabi kan. Baik. Semua ulama memuji dan mengakui ketinggian ilmunya, terutama dalam ilmu hadis. Baik, penulis kitab Al-Jami' As-Sahih, kitab Al-Jami' As-Sahih, Jami' As-Sahih, himpunan hadis sahih, adalah kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quran. Kitab Sahih Bukhari diakui ijma' ulama, diakui oleh seluruh ulama sebagai kitab yang paling terpercaya setelah Al-Quran, yang paling sahih setelah Al-Quran. Dan yang dikumpulnya selama 16 tahun. Nak dapat kumpul hadis sahih tu dalam kitab tu selama 16 tahun. Beliau meninggal pada tahun 256 Hijrah di Samarkand. Imam Muslim pula, nama dia Abu Husain. Husain anak dia Husain. Abu Husain ayah kepada Husain, gelaran. Baik. Nama dia Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, seorang imam besar ternama dalam hadis, dilahirkan di Naisabur tahun 204 Hijrah. Maknanya apa dia? Juga ulama salaf, 300 tahun yang pertama. Para ulama sepakat atas keimamannya dalam hadis. Makna atas imam ni makna pemimpin dia ataupun ketua dia dalam bidang hadis. Makna keunggulan ilmunya dalam bidang hadis. Kitabnya Sahih Muslim disyarahkan tidak kurang 15 buah kitab yang mensyarahkan kembali Sahih Muslim. Yang terkenal syarah Sahih Muslim karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi 676 Hijrah lahir. Maknanya apa dia ni? Ulama salaf ke khalaf? Ulama khalaf. Meninggal di Naisabur tahun 271 Hijrah ketika berumur 55 tahun. Baik, itu kisah dua syekh utama dalam bidang hadis. Baik, faedah siapakah syaikhan tambahan? Syaikhan dalam kalangan malaikat pula, dua syekh utama. Syekh ni boleh jadi pemimpin juga maksud dia. Dua syekh kepala lah, dua syekh pemimpin utama dalam kalangan malaikat merujuk kepada malaikat Jibril dan Mikail. Untuk malaikat Jibril dan Mikail, dua malaikat yang paling besar. Syaikhan dalam kalangan sahabat merujuk kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kalau untuk syaikhan kepada sahabat. Syaikhan dalam kalangan ulama Syafi'iyah al-mutaqaddimin, yang awal, mutaqaddim yang terdahulu, yang pemula, merujuk kepada Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Syaikhan, dua syekh dalam mazhab Syafi'i merujuk pada Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Syaikhan dalam kalangan ulama Syafi'iyah yang mutaakhirin, yang terkemudian pula, merujuk kepada Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan Imam Ramli As-Saghir. Ramli kalau Saghir Al-Kabir lah. Kalau Kabir itu merujuk pula Syekh Ramli, anak murid kepada Imam Syafi'i sendiri. Yang ni hak terkemudian, lama lepas pada tu. Imam Ramli As-Saghir nama dia. Baik. Bahkan atas sekali, kadang-kadang berdusta itu boleh jadi wajib. Tadi kita kata harus berdusta untuk mendamaikan. Yang ini boleh jadi dusta itu jadi wajib. Sebagai contoh, seseorang melihat seseorang yang tidak berdosa sedang bersembunyi daripada orang zalim yang hendak membunuhnya. Ketika itu wajib berdusta untuk menyelamatkannya daripada dibunuh oleh orang zalim tersebut. Maknanya ada perampok, contoh. Ada perampok, perampok sedang mengejar kita. Kita lari-lari kita pun menyorok. Lepas tu ada orang tengok kita menyorok. Orang tu tidak cerita kepada perampok mana kita duduk menyorok tu. Dia kata duduk belah sana, dia pergi sana, saya nampak ada orang lari belah sana. Sana. Dia pun pergi sana, padahal duduk kat sini. Kalau berdusta menipu yang tu tak apa. Bahkan jadi wajib kerana menyelamatkannya nyawa daripada orang zalim, orang jahat. Baik. Jadi waktu tu tak nak tunjuk alim lah. Tak boleh menipu. Tu orang tak reti tu. Tak faqih. Tak boleh menipu ni. Walaupun tapi ada sekisah hak menarik. Kisah siapa ni? Kisah yang menipu kepada perampok tu siapa dah? Imam Ghazali lah. Imam Ghazali. Waktu dia kecil dah, Imam Ghazali ni jenis ulat buku. Berbuku-buku. Dia jenis suka baca buku. Suatu hari mak dia pesan apa? Mak dia sebelum dia keluar daripada mak dia, berpisah daripada mak dia untuk keluar belajar tu, mak dia pesan, jangan lupa sembahyang, betul, jangan menipu, nak diujur lah kita ni. Mak dia pesan macam tu. Jadi tengah-tengah perjalanan tu, dia Imam Ghazali ni dia follow rombongan kabilah lah, dari satu tempat. Tengah-tengah jalan tu kena rompok. Bila kena rompok tu,
maka orang lain kena rampaslah harta dia. Time Imam Ghazali tu disebut, mana harta kamu? Harta saya ni hak duduk dalam poket saya ni sajalah. Lagi mana lagi? Tak ada dah kitab-kitab saya. Saya ambil kitab kamu. Tolonglah jangan ambil. Hak dalam poket ni boleh ambil, tapi kitab tu jangan ambil. Sebab saya nak belajar ni. Untuk ilmu saya. Tu perampok tu kata apa? Alah, kalau betul ilmu kamu ni bukan duduk kat buku, ilmu kamu duduk dalam dada. Perampok pula tolong ajar. Perampok tu pula tolong ajar. Sejak pada tu dia pun betul-betul hafal setiap ilmu yang dia pelajari, bukan sekadar di buku, di kitab. Baik, tu kisah lah. Ni kisah apa ni? Kisah jujur sangat. Tadi kata kita tajuk kita jangan menipu dah. Itu kisah spesifik lah, kisah special. Baik. Jadi untuk orang zalim, tidak mengapa kita berdusta, kita menipu dia untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Baik. Kalau depan hakim macam mana? Depan hakim tak boleh. Depan hakim kena tunjuk, kena sebut. Ni kalau cerita kesaksian. Kalau ke depan hakim dia akan jadi kesaksian palsu yang ada dosa besar dia di situ. Kalau kita menipu. Menipu ni makna benda tak ada kita kata ada. Benda kiri kita kata kanan. Baik. Seterusnya yang kedua, lidah kita mengumpat. Cerita bab ribah pula. 90 ada 90 okey. Mengumpat ialah kamu menyebutkan suatu keburukan atau keaiban orang lain di belakang dia. Cerita hal orang lain, cerita yang dia tak suka, benda buruk pasal diri dia di belakang dia. Dan jika dia mendengar, dia akan benci. Kalau dia tahu, dia tak suka. Itu mengumpat. Kalau cerita benda baik, tak jadi mengumpat. Atau benda hak dia suka. Ni benda hak dia tak suka, confirm benda aib dia. Dia nak sorok tapi kita pergi buka pula, pergi selangkar, pergi sebar pula. Ini ribah. Baik. Imam Al-Haddad menyebutkan antara bencana-bencana lidah yang terutama selain dusta, selain menipu adalah ribah. Yakni lidah itu mengumpat, iaitu menyebut sesuatu yang tidak baik terhadap saudaramu yang muslim, yang jika dia dengar dia merasa marah, sama ada kamu sebut tentang kekurangan dalam agamanya. Cerita kekurangan dalam agama dia. Apa kekurangan dalam agama ni? Dari sudut ilmunya, dari sudut amalnya, daripada sudut benda makruh yang kita buat. Cerita kekurangan agama tu, sifat kita dalam agama. Apa lagi? Kecacatan pada tubuhnya. Tempang ke, sopak ke, apa lagi? Pekak ke. Kita cerita. Dia tak suka. Pekak-pekak pun dia dengar kan. Bila orang mengumpat dengar. Orang kata kat dia dengar. Dan hak biasa tak dengar. Baik. Cerita hak kecacatan pada tubuhnya ataupun cerita tentang anak isterinya, sekalipun pada gerak-geri dan pakaiannya dan segala sesuatu yang berkait dengan dirinya, sama ada kamu sebut dengan lidah atau dengan tulisan atau tunjuk dengan jari. Dalam ulama lain sebut bukan jari saja, muncul mulut je. Tengoklah mata kita. Itu pun termasuk. Termasuk ribah juga, mengumpat juga. Demikianlah menurut pendapat kebanyakan ulama seperti Imam Ghazali dan Imam Nawawi dan selainnya. Maknanya apa dia? Masa mudahnya kita cerita hal buruk tentang orang lain yang dia tak suka. Itu disebut sebagai ribah. Kalau depan-depan ngatur. Kalau belakang mengumpat. Dua-dua tu tak betul lah. Dua-dua tu salah. Baik. Dan ianya adalah haram mengikut ijma' ulama. Haram perbuatan ghibah. Dalam hadis disebut seperti apa dah? Ibarat makan daging saudara kamu sendiri. Baik. Dalam suatu hadis Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala dhikruka akhaka bima yakrahu faqil afara'aita in kana fi akhi ma aqul qala in kana fihi ma taqulu faqad igtabtah wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kamu apakah itu mengumpat? Maka sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi tanya kepada sahabat, tahu tak apa tu mengumpat, ribah tu apa benda? Maka sahabat dengan adab, ni adab. Bila kita berhadapan dengan guru kita, berhadapan dengan orang alim, bila dia tanya, kita jawab dengan Allah wa rasuluhu a'lam. Ini bila sahabat dengan Nabi. Kalau kita dengan tok guru kita, kalau tok guru kita tu tanya waktu mengajar, kita jawab apa dia?
wallahu alam. Wallahu alam ni macam betul ke wallahu alam? Ke diam? Yang mana lebih elok? Wallahu alam ke diam? Mana elok? Wallahu alam tu dalam hati, diam tu diam ramai-ramai. Biasa kita buat mana? Diam tak? Diam tu tanda apa dia? Tanda tak tahu ataupun tanda kita nak dengar hak daripada guru tu. Tak. Ada dua, satu lagi diam tidur. Memang tak sedar apa lah tu. Dia dalam apa kita bincang itu? Dalam rahmat, dalam nikmat. Orang tengah tidur ni dalam nikmat tidur. Ada orang tak boleh tidur kan, ronsing lah. Jadi dia boleh tidur tu nikmat lah bagi dia. Hilang segala masalah, betul? Orang tidur ni tak ada masalah. Tak ada ronsing. Nikmat lah tu, dalam nikmat lah tu. Baik. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang alim, sebaiknya kita kata kalau duduk berhadapan lah. Kalau berhadapan kita jawab ustaz lah cerita, saya nak dengar pada ustaz. Walaupun ustaz tanya, atau tok guru lah cerita, saya tak tahu, tok guru ceritalah. Dia gitu. Sahabat ni Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maknanya adab. Walaupun memang kita tahu, cuma kita nak dengar tok guru kita tu lebih utama, lebih berkat. Kecuali kalau tok guru tanya tu untuk ujian, tengah menguji. Ni tadi tengah mengaji. Yang kedua tengah menguji lain. Kita periksa kan, macam periksa lah. Nak tahu setakat mana pengetahuan dan kepahaman anak murid, maka anak murid kena jawab. Itu untuk pengajian khusus. Kalau pengajian umum, biasanya kita sebut wallahu a'lam, ustaz tolong jelaskan pada kami. Itu adab kita bila kita bersama dengan orang yang lebih alim. Sebab itu juga antara adab kita bila bersama dengan orang alim, jangan kita banyak cakap, biar betul alim tu banyak cakap. Kita nak ambil hikmah daripada dia. Ni Dr. Alim tu pula kena dengar dia sembang. Cerita hak dia, cerita anak beranak dia, cerita kerja dia, cerita ni. Ada jenisnya tu. Ustaz pun dengar. Ustaz tu dia duk amal, ustaz tu tengah amal dia adab lain. Bila orang berbicara dengarlah. Dia untuk diri dia. Untuk diri dia kata orang alim ni sebab antara fitnah dia banyak bercakap. Bila banyak bercakap, jadi ada satu ketika dia kena diam juga, nak dengar orang lain pula. Untuk dia mendengar orang lain pula. Sebab bila banyak bercakap ni, dia akan ada satu penyakit, iaitu penyakit rasa dia betul. Dia penyakit ustaz ni. Saya sebut kan. Penyakit ustaz ni dia rasa dia je betul, orang lain salah. Sebab dia banyak bercakap. Orang kena dengar lah dia cakap ni. Itu penyakit. Jadi untuk ubat penyakit ni, ada kala dia kena diam, dia kena dengar. Dengar pula orang lain cerita, orang lain berpendapat. Baik. Maka Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi pun bersabda, Nabi jawab, kamu menyebutkan sesuatu tentangnya yang dia tidak suka. Nabi ditanya, bagaimana pendapat Nabi, pendapat Tuhan jika perkara itu benar padanya? Benda yang pertama tak suka. Sahabat tanya lagi, kalau benda tu memang betul-betul ada, memang betul pun cerita, memang ada kat diri dia tu. Nabi jawab, jika ia benar, kamu mengumpatnya. Tapi kalau kamu katakan tidak benar, maka ianya fitnah. Kalau betul, kamu mengumpat. Kalau tak betul, kamu fitnah. Fitnah, mengumpat. Kalau mengumpat, makan daging saudara. Kalau fitnah, lebih teruk dari membunuh. Dua-dua tu dosa besar. Pendek ceritanya apa dia? Jangan cerita hal orang lah. Satu lagi, jangan cerita, dan kalau boleh jangan nak tahu sangat hal orang. Jangan, kalau boleh kita hadkan kita punya pengetahuan kita, pendengaran kita tentang cerita orang. Kalau dengar ilmu tak apa, tapi dengar cerita orang ni kalau boleh kurangkan. Baik tak tahulah pada tahu. Asalnya tak tahu, kita elok je dengan dia. Bila tahu, jadi benci pula. Betul? Kadang-kadang baik lebih tak tahu, lebih baik tak tahu daripada tak tahu. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullul muslimi 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim itu terhadap muslim yang lain haram darahnya. Darah ni haram, maknanya darah haram membunuhnya tanpa sebab, tanpa hak. Haram hartanya, yakni tidak boleh merampas, tak boleh curi, tak boleh ambil tanpa izin. Haram darah. Yang kedua, haram hak milik harta dia. Wa irduhu, dan juga haram kehormatannya, yakni tidak boleh menjatuhkan maruahnya, tidak boleh merendah-rendahkannya, tidak boleh menghinanya, tidak boleh mengata, mengumpat, memfitnahnya. Itu dalam kategori maruah. Jadi cerita bab menjatuhkan maruah orang lain ni sangat dijaga oleh agama. Sangat dijaga oleh agama kita. Jadi kita orang mengaji, nak main politik macam mana pun, tolong jangan masuk dalam bahagian ni. Politik kita hanya kritik tentang polisi ataupun tindakan, tapi jangan main body.
Saya bagi direct tu, to the point. Jangan main body, jangan cerita bab tingkah laku dia, jangan cerita bab tingkah laku peribadi maksud dia. Kalau tingkah laku melibatkan putusan-putusan dia tu, keputusan dia jadi pemimpin, itu boleh kita kritik. Tapi kalau melibatkan urusan keluarga dia, peribadi dia, tak ada senarai lama, senarai tadi lah. Kita baca tadi. Tubuh badan dia, kadang-kadang orang cerita, cerita apa? Cerita bab bibir pun, cerita bab hidung jadi mainan. Pok lawak sekarang kan, geng-geng lawak ni kan, gigi, hidung, telinga jadi mainan gurauan macam tu saja. Baik. Jadi jangan berkata sesuatu yang dia tidak gemar, tidak suka. Itu dikatakan sebagai mengumpat ataupun mengata. Sekarang ni tajuk kita ghibah, mengumpat. Baik, 91 ijma' ulama, yang dikatakan ijma' ulama. Baik, 3 kumpulan ulama. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin membahagikan ulama ni ada 3 kategori mengikut kriteria masing-masing, iaitu yang pertama, imma muhlikun nafsahu wa ghairah wa humul musarrihuna bi talabid dunya al-muqbiluna alaiha. Orang yang membinasakan dirinya dan orang lain. Mereka secara terang-terang mencari dunia dan menerimanya. Ini ulama su, ulama dunia, yang membinasakan dirinya dengan ilmunya itu, membinasakan dirinya dan membinasakan orang lain. Baik. Yang kedua, wa imma mus'idun nafsahu wa ghairah wa hum adda'una ila Allah subhanahu wa ta'ala zahiran wa batinan. Yang kedua, orang yang membahagiakan dirinya dan orang lain. Mereka mengajak umat ke jalan Allah secara zahir dan batin. Zahir secara ilmu, batin secara hati, rohani dia ajak orang. Dan yang ketiga pula, wa imma muhlikun nafsahu mus'idun ghairah wa huwa alladhi yad'u ila al-akhirah wa qad rafada ad-dunya fi zahirihi wa qasduhu fil batini qabulul khalqi wa iqamatul jah. Orang yang membinasakan dirinya, nombor 3 ni, orang yang membinasakan dirinya tetapi membahagiakan orang lain. Dia mengajak kepada akhirat, dia menolak dunia pada zahirnya, tetapi tujuan batinnya adalah diterima oleh semua makhluk untuk mendapatkan penghargaan daripada mereka dan mendapatkan sanjungan daripada mereka. Ada beza kan? Yang pertama, orang alim yang mana dia celaka diri dia dan celaka orang lain. Celaka diri dia, dia tipu diri dia lah ilmu tu. Yang kedua, dia celakakan orang lain. Ilmu hak dia bagi tu merosakkan umat. Dengan mulut dia bercakap pecah belah umat, mulut dia bercakap bergaduh umat. Okey. Yang kedua, bila golongan ulama yang kedua, iaitu membahagiakan dirinya dan orang lain. Yang ni ulama yang ikhlas, ulama akhirat. Yang ketiga, yang ni tak nampak. Dia bercakap benda betul, tetapi apa yang dia sebut tu, ilmu yang dia sampaikan tu, kalau orang lain dapatlah manfaat. Dapat manfaat kalau amal. Tapi atas diri dia, dia bermasalah sebab dia sebenarnya nak mendapatkan sanjungan daripada orang ramai. Nak suruh orang kata dia alim, dia soleh, dia ulama, dia hormati, pergi mana-mana orang salam cium tangan. Dia gembira, dia minat kat tu. Baik. Jadi, itu 3 jenis ulama yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Baik. Kebanyakan ulama menyatakan bahawa mengumpat adalah dosa besar kerana janji seksa yang berat, seperti firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ni cerita makan daging saudara ni. Baik, wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada kamu sangka-sangka, kerana sesungguhnya sebahagian besar daripada sangkaan itu adalah dosa. Kebanyakan sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari salah orang, dan janganlah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah kamu suka makan daging saudara yang telah meninggal dunia? Maka sudah tentu kamu jijik terhadapnya, makan daging mayat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha pengasihani. Allah tutup, perasan tak? Allah tutup cerita-cerita tentang larangan ini dengan suruhan balik semula kepada Allah. Takwalah pada Allah. Mana bertakwa itu menjadi ubat
untuk kita dapat jaga diri kita daripada perlakuan tadi, ghibah tu. Perlakuan kita mengata saudara kita, sangka buruk pada saudara kita. Maka takwa itu menjadi benteng, menjadi penjaga bagi kita. Nak cerita pasal orang, tuduh dia sengit je. Tahan. Sabar, tahan. Senyum sudahlah. Dalam hati pun kalau nak sebut, istighfar balik, potong balik. Dalam hati pun ada kadang-kadang kita ngata ke orang ada. Dia ni busuknya ketiak. Dalam hati je lah. Tak kata kat depan dia, dalam hati. Tapi tolak balik dengan istighfar. Tolak balik dengan istighfar. Dalam hati pun kita nak jaga. Sebab bila cerita hati ni, Tuhan pula tengok kita. Allah pula tengok hati kita, duk sebut apa, duk ingat ke dia ke, duk sebut benda lain, duk kata ke orang. Jadi istighfar dalam hati, jangan bagi keluar di mulut. Bila keluar di mulut, dia jadi dosa pula. Baik. Sayyidina Jabir bin Abdullah 91 ada 92. Sayyidina Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi, dan Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, kedua-duanya berkata, kedua-duanya sahabat yang antara periwayat utama hadis Nabi. Rasulullah bersabda, "Iyyakum wal ghibata, fa innal ghibata ashaddu minaz zina." Qila lahu kaifa? Qala innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alayhi wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Kamu hendaklah menjauhi perbuatan mengumpat, kerana ia lebih bahaya daripada zina. Mengumpat lebih bahaya daripada zina. Ketika Nabi ditanya, kenapa lebih bahaya daripada zina? Macam mana? Kaifa? Macam mana boleh mengumpat lebih bahaya daripada zina? Nabi pun menjawab, kerana seseorang lelaki yang berzina, lalu dia bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya orang yang mengumpat tidak akan diampun kepadanya, yakni dosa umpatannya itu, melainkan orang yang diumpat itu memaafkannya. Kalau berzina, minta maaf dengan Tuhan, dengan Allah, habislah. Kenapa tak minta maaf dengan pasangan tu? Sebab dua-dua nak. Minta dengan Tuhan lah. Dua-dua nak tu sebenarnya zina ni. Jadi minta maaf, taubat tu dengan Allah. Baik. Jadi kalau mengumpat, kita minta maaf dengan Allah, satu hal. Tapi tak lepas lagi kalau tak minta maaf dengan orang tu. Dengan orang yang kita mengumpat dia. Cuma isu dia, bila kita nak pergi minta maaf tu, kena sebut lah. Kena sebut tak kita cerita apa pasal dia. Nak cerita ke sebiji-sebiji? Elok-elok minta maaf, balik-balik lebam muka. Bekok mata tak? Kamu kata kat aku elok bagi tahu ke elok tak bagi tahu? Tak payah bagi tahu. Minta maaf lah aku ada ngumpat hari tu. Kita pun nak tanya juga. Cerita pasal apa? Cerita pasal apa pasal aku ni? Kamu cerita apa? Kita nak tahu juga. Kita kena ada adat lah juga. Tak ambil tahu lah benda tu. Buat sakit hati kita je. Buat sakit hati. Kawan tu dah minta maaf, dah habis dah bagian dia. Kita buat dia sakit hati ke dia. Tak perlu bagi tahu, nak sebut minta maaf, saya tu saya ada mengumpat. Jadi saya rasa sebuah salah sangat. Jadi saya nak minta maaf lah. Dan saya janji lepas ni saya tak mengumpat dah. InsyaAllah. Mudah-mudahan sama lah. Saya pun macam tu. Saya pun ada terngumpat juga. Sama je tu 2 kali 5 biasanya. Jadi minta maaf, saya pun takut ada juga terkata dah. Jadi sama-samalah kita. Kosong-kosong dah. Jangan 3 sama. Kosong-kosong. 3 sama letih juga tu. Sumbat ni dah. Kosong-kosong. Baik. Sayyidina Jabir bin Abdullah, siapa ni? Meriwayatkan hadis sahabat Nabi. Meriwayatkan hadis sebanyak 1540 hadis bersama ayahnya yang juga dan seorang bapa saudaranya dalam Bai'atul Aqabah yang kedua. Mereka adalah antara 70 sahabat Ansar yang berikrar membantu dan menyebarkan agama Islam di Madinah, meninggal di Madinah pada tahun 74 Hijrah. Maknanya Jabir bin Abdullah ni antara sahabat dari kalangan Ansar. Yang kedua, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, iaitu beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, masyhur dengan panggilan Abu Sa'id Al-Khudri, berasal daripada orang Ansar, daripada suku Khazraj. Khazraj menghadiri bai'ah Syajaratul Ridwan, Syajaratul Ridwan di Hudaibiyah, pokok Ridwan di Hudaibiyah pada tahun 6 Hijrah, meriwayatkan 1170 hadis, mengikuti lebih daripada 12 kali peperangan, meninggal di Madinah tahun 74 Hijrah, dimakamkan di Baqi'. Itu apa panggil? Biodata sahabat Nabi Jabir dan juga Sa'id Al-Khudri. Baik. Mana dah ni? Sesat dah ni. Kemudian
Mana pula Tabrani ni, Syekh? Riwayat Al-Baihaqi yang ni sini. Hadis tadi yang kita baca tadi, iyyakum wal ghibata. Riwayat Al-Baihaqi diriwayat juga oleh At-Tabrani, diriwayatkan juga oleh Abu Syekh, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Kita tengok sini. Tabrani itu siapa? Imam At-Tabrani. Beliau adalah Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani, dilahirkan di Akka pada tahun 260 Hijrah Salaf. Menyusun 3 buah mu'jam, iaitu mu'jam ni maknanya apa dia? Mu'jam ni maknanya kitab jami' juga, kitab himpunan hadis mu'jam. Dia bawah sikit, di bawah pada jami', iaitu Al-Kabir, As-Saghir dan Al-Awsat. Meninggal di Asfahan pada 28 Zulkaidah 360 Hijrah, ketika berumur lebih 100 tahun, yakni 100 tahun 10 bulan. Dimakamkan di sebelah kubur Hamamah Ad-Dawsi, seorang sahabat Rasulullah. Dimakamkan di mana? Di Asfahan. Baik, yang kedua, Abu Syekh. Siapa Abu Syekh? Beliau adalah Abdullah bin Muhammad bin Ja'far Al-Hayyan bin Hayyan Al-Asbahani, terkenal dengan gelaran Abu Syekh, penulis banyak kitab. Imam Az-Zahabi berkata tentangnya, Al-Imam Al-Hafiz As-Sadiq dan ahli hadis Asbahan. Meninggal dunia pada tahun 369 Hijrah. Baik, itu ulama yang kedua, nama Abu Syekh. Ni ulama hadis. Yang ketiga, Ibnu Abi Dunya. Beliau adalah Al-Hafiz Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Abi Dunya Al-Baghdadi. Dilahirkan di Baghdad tahun 208 Hijrah, meninggal tahun 282 Hijrah. Imam Ibn Kathir menyebutkan dalam Bidayah wa Nihayah, beliau itu, yakni Imam Abdul Hafiz, Imam Ibn Abi Dunya ni, terkenal dengan karangan yang banyak yang bermanfaat, bermutu dan terkenal. Beliau adalah seorang yang benar, hafiz dan mempunyai marwah. Hafiz di sini merujuk pada apa? Hafiz merujuk pada orang yang hafal Quran dan hadis. Baik. Dalam hadis lain, disebutkan juga tentang seksaan bagi orang yang mengumpat. Nabi sabda, lamma urijabi marartu biqaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril? Qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nasi wa yaqa'una fi a'radihim. Ketika aku naik ke langit, ini cerita Isra Mi'raj ni, aku melalui satu kaum yang mempunyai kuku-kuku yang dibuat daripada tembaga. Kuku besi, kuku tembaga. Kuku dia tembaga besi. Mereka mencakar-cakar mukanya dan dada-dada mereka, wajah mereka dengan dada mereka. Aku pun bertanya, wahai Jibril, siapa mereka ni? Maka malaikat Jibril pun jawab, mereka adalah orang yang memakan daging-daging manusia. Apa sebab ni? Ya'kuluna luhuman nas, yang makan luhum, daging-daging. Memakan daging manusia, iaitu dengan erti kata mengumpat dan mencela kehormatan manusia. Jadi bab kehormatan ni jangan buat main. Buat kehormatan jangan buat main. Disebut tadi apa benda kehormatan tadi? Membicarakan tentang agamanya. Bila cerita bab agama ni berkait tentang apa? Tadi saya sebut apa dia? Ilmu, amal. Ilmu dan amal. Bila berkait dengan agama ni, ilmu dan amal. Kepahaman agamanya kah, ataupun amalannya, amalan baik ke amalan buruk. Jadi kalau dia buat baik, ataupun kalau dia tak buat baik, ataupun dia buat dosa, tak payah cerita kat orang. Tak payah cerita. Jangan cerita kat orang dosa-dosa dia tu, cerita dengan Tuhan. Allah dah ampun, kita tak tahu, tapi kita dah ulang cerita, kita pula jadi berdosa. Jadi hak kita mengaji ni tolong ada batas sikitlah. Tolong ada batas sikit. Baik, jadi Nabi tengok macam mana tadi? Kuku tembaga, cakar muka, cakar dada, cakar diri sendirilah. Mencakar diri sendiri, iaitu orang yang mana mengumpat dan mencela kehormatan orang lain. Baik, Imam Al-Haddad mengingatkan, renungkanlah wahai hamba Allah sekalian, alangkah buruknya sifat ghibah itu, alangkah kejinya orang yang mengumpat orang lain. Tetapi malangnya perkara ini mudah sekali menimpa manusia, kecuali orang yang mendapat rahmat daripada Allah. Artinya orang yang mendapat penjagaan daripada Allah, penjagaan, lindungan Allah, dan mereka itu amat sikit sekali bilangannya. Orang yang terselamat daripada mengumpat mengata orang lain ni sikit sangat. Kita ni boleh jadi kena belaka ni. Ustaz pun mengumpat juga kat orang ni. Kadang-kadang ustaz pun lagi sedap mengumpat. Kita kadang-kadang orang awam biasa, dia mengumpat dua tu je. Ustaz mengumpat guna mic, betul? Lagi sedap. Amat sedikit sekali yang Allah jaga.
yang mendapat rahmat Allah, yang terpelihara daripada ghibah, daripada mengata. Ya, mengata berjemaah ni lagilah. Apabila kamu mendapati sesuatu kecacatan atau kekurangan atau keaiban pada diri seseorang Muslim yang kamu rasa wajib untuk membetulkannya. Kalau nampak ada benda yang tak kena pada orang ni, nah, kamu rasa kena betulkannya, maka mula-mula hendaklah kamu mengingatkannya dengan memberi nasihat ketika kamu bersamanya sendirian. Kalau tak kena, kita lah tegur dia, bukan kita kata kat dia. Betul tak? Kita kadang-kadang benda tu berlaku kat orang lain, kita kata dia. Sepatutnya kita pergi kat orang tu, kita tegur dia yang kita rasa benda tu tak kena. Sebaliknya kita lebih suka memilih untuk mengata. Nah, ada beza tu, baik. Dengan harapan, bila kata-kata akhirnya sampai ke dia. Nah, akhirnya dia rasa ditegur. Tak, bukan macam tu cara tegur. Sampai semua orang kena tahu, tidak. Kita dengan dia sudahlah. Kita rasa benda tu salah dan kita tegur dia. Contoh imam baca. Ya, imam jadi imam ni. Jadi di belakang ni ada orang yang mengetahui tentang apa yang imam buat ni salah. Dia rek dengan imam sudahlah. Tak payah cerita apalah tu imam ni. Lepas bersin sambung balik. Ulang baliklah. Contoh ayat lah, contoh. Kita direct dengan imam sudahlah, tak perlu sampai ke orang lain. Nak cerita contohlah. Baik. Jika kamu gagal ataupun dia tidak mendapat hidayah taufik daripada Allah daripada nasihatmu itu, maknanya kalau nasihatmu tak ada ubah, macam tu juga. Maka yang demikian itu menunjukkan bahawa kamu mempunyai kekurangan dalam peribadimu sendiri. Ini Imam Haddad cerita. Jadi kalau kita nasihat macam tak makan, orang tu tak berubah pun. Maknanya apa dia? Sebenarnya kita hak nasihat ni ada masalah. Bukan orang tu masalah, kita bermasalah. Maknanya nasihat kita tu tak masuk dalam hati dia. Allah tak izin masuk. Sebab apa Allah tak izin masuk? Untuk kita lah. Tengok diri kita pula lah. Bukan kita nak menyalahkan dia. Banyak tak berlaku tak? Kadang-kadang orang tua menasihati yang muda. Orang muda tak tahu je. Pasal apa? Dia pun buat juga dulu. Dia pun buat, ada juga buat. Cuma sebab dia tua kan. Dia lebih tua, lebih dewasa, dia nasihat. Kadang-kadang itu nasihat sebab kesombongan. Sebab sombong rasa lebih baik daripada orang tu. Lebih makan garam dulu, lebih dewasa, lebih usia. Lebih pengalaman. Maka dia rasa dia nasihat tu atas dasar tadi, hebat dia tadi, rasa dia lebih bagus. Jadi Imam Haddad sebut dah, kalau orang itu, kalau kamu gagal dalam nasihatmu itu, maknanya apa dia? Maknanya kamu tu sendiri yang bermasalah sebenarnya. Sebab tu nasihat tu biarlah lillahi ta'ala, kerana Allah. Maka bila kita nak nasihat orang lillahi ta'ala, pasal niat dulu lillahi ta'ala, maka dari situ Allah akan bagi cara macam mana kita nak menasihat orang tu. Cara nasihat ni kadang-kadang macam-macam cara nasihat ni kan. Ada orang nasihat dengan cara bagi contoh. Ada orang nasihat dengan cara marah. Ada orang cara nasihat dengan ajak pergi makan. Macam-macam cara nasihat ni. Jadi hikmah tu boleh macam-macam rupa. Jadi Allah akan tunjuk pada kita mana cara terbaik. Baik. Tapi dengan syarat ikhlas lillahi ta'ala, bukan sebab atas diri kita. Baik, sebab tu disebut awal lagi. Jadi kalau demikian itu menunjukkan bahawa kamu itu ada kekurangan dalam peribadi kamu itu sendiri. Lantaran itu janganlah kamu menambah suatu kekurangan yang lain yang lebih buruk daripada kekurangan yang pertama tadi, iaitu dengan mendedahkan rahasianya dan membuka aibnya kepada orang lain sedangkan dia tidak ada bersama kamu di situ. Yang cerita pula kat orang lain. Sekelak kamu mengumpulkan dua kecelakaan sekaligus dan menarik kepadanya pula dua bencana yang lain. Dua hal pula cerita situ. Elok-elok yang pertama kita nasihat tak makan dah, masalah kita. Lepas tu kita cerita pula kat orang lain, dua kali, dua jadi masalah. Dua bencana pada diri kita. Lihat an-nasahih ad-diniyah. Ada ustaz ngajar kita ni, nasihat ad-diniyah. Ada kan? Tak ada. Ini antara kitab yang terkenal lah. Nasihat agama dan wasiat iman, an-nasahih ad-diniyah. Baik, insya-Allah. Sampai sini sajalah. Memungkiri janji itu 62. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma faqihna fid din wa alim at-ta'wil wa sallallahu wasallam ala walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.